Dalam tajuk kecil tenaga dan kuasa, kita takrifkan, kita definisikan tenaga sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Ada tenaga barulah kita boleh buat kerja kan. So unit SI bagi tenaga ialah joule. Tadi cikgu dah sebut joule tenaga kan. Jadi apabila daya yang dikenakan sebanyak 1 Newton untuk menggerakkan objek sejauh berapa meter? 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. Okay, tenaga 1 joule digunakan. Kemudian apa ke rumus kuasa? Rumus kuasa ialah power kerja yang dilakukan, yang kita kirakan tadi ialah darab dengan jarak kan. Kemudian kita bahagikan berapa lama kerja itu dilakukan. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kuasa. Kuasa. P definisikan sebagai kadar melakukan kerja. Jadi unit bagi kuasa ialah watt, W-A-T-T dengan simbol W. Jangan awak keliru pula dengan watt ni tak sama maksud dengan work done lain. Apabila 1 joule kerja dilakukan dalam masa berapa saat? 1 saat. Kuasa berapa digunakan? 1 watt. Jadi telah digunakan 1 watt. Jadi dia akan mendapat 1 joule per saat. Kuasa dia adalah 1 joule per saat. Mesti ada masa berkaitan dengan masa. Kemudian kawan kita ni sedang memanjat pokok kelapa. Di mana berat kawan kita ni berapa? 50 Newton memanjat pokok kelapa setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Sekejapnya tak sampai 1 minit dah dapat dah buah kelapa tu. So, daya kalau awak perhatikan tabel di sini, daya yang digunakan oleh monyet itu ialah 50 Newton. Sesaran atau arah dia 3 meter naik ke atas kan, arah daya sebab dia bergerak ke atas. Kerja yang dilakukan pula ya, kita kena cari kerja dulu. Kerja oleh monyet ini ialah kita ada formula work done tadi kan. Work done W ni sama juga dengan daya darab dengan jarak. So kita ada daya 50 Newton, jarak kelapa tadi berapa? 3 meter. So kerja yang dilakukannya ialah 150 joule. Ini baru kerja. Sekarang ni berapa masa dia ambil untuk naik ke atas? 20 saat. Jadi kita ada nilai bagi kerja, ada nilai bagi masa, barulah kita dapat mencari berapakah kuasa si monyet ini. Jadi dengan simbol P, power equal to work done over time frame. Jadi kita ada kerjanya ialah 150 joule, unit joule dibahagikan dengan berapa dia menaik tadi ialah 20 saat, maka kuasa monyet itu ialah 75 apa? Work done ke watt? Watt 75 watt. Satu lagi contoh ialah seorang telah menarik Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter dalam arah daya. Daya tu di sini kan dia tarik, so kotak itu ke arah daya. Itu maksud dia arah daya. Dalam arah daya dalam masa berapa saat? 5 saat, lagi hebat. So kalau kita masukkan dalam pengiraan daya ialah 30 Newton, jarak bagi menarik kotak tu ialah 2 meter. Kerja yang dilakukan Aizul tadi ialah kerja sama juga daya yang 30 darabkan dengan 2 meter mendapat 60 joule. Tetapi soalan ini suruh kita berapa kuasa, power kan, dalam hanya 5 saat saja dilakukan kerja sebanyak itu. Jadi power equal to work done over time. Masukkan nilai yang kita dapat di atas tadi ialah kerjanya 60 joule. Kemudian masa dia melakukan kerja tu begitu pantas 5 saat saja. So kuasa yang dimiliki oleh Aizul tadi ialah 12 watt apabila awak masukkan di dalam kira-kira. Okey, siapa yang biasa pergi gym? Cikgu tak pernah lah. Tapi rasanya dia akan tarik ni nak bina bicep dia kot kan. Dia tarik. Okey. Untuk case F ni ialah daya untuk dia menarik spring tu ialah 150 Newton. Jarak spring itu turun dan naik ialah 1 meter. Kerja yang dilakukan oleh encik ini ialah berapa? Sebab kita sudah ada daya 150 masukkan dalam formula darab dengan 1 meter. Maka kerja yang dilakukannya ialah untuk menarik spring itu ialah berapa? 150. Berapa kali itu? Berapa saat? Hanya 0.5 saat. So masukkan di dalam formula power sama juga work done over time. Maka kita masukkan nilai daya 150 joule over 0.5 saat. So kuasa bagi lengan encik ini ialah 300 watt 300 watt. Itu adalah kuasa untuk dia melakukan menarik spring tersebut.